اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. InsyaAllah malam ni kita sambung ayat 144. Ayat 144. Sebelum tu kita ambil pengajaran daripada ayat yang lepas, ayat 142 dan 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Akan berkata orang-orang bodoh daripada kalangan manusia, apa yang memalingkan kamu, apa yang memalingkan mereka, iaitu orang beriman, daripada kiblat mereka yang mereka telah hadapinya. Jawablah kepada mereka, wahai Muhammad, lillahil masyriq, milik Allah apa yang di timur dan apa yang di barat. Yahdi man yasha, Allah boleh memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Pengajaran dia, pertama, pengajaran ayat 142. Pertama, ilmu Allah merakumi apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Yang kedua, apa yang Allah beritahu akan berlaku pasti akan berlaku, kerana ia datang daripada Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Yang ketiga, sesiapa yang menolak atau membantah atau mempersoalkan hukum Allah, walaupun hanya satu hukum sahaja, maka dia adalah orang yang bodoh dan tidak berakal. Yang keempat, ayat ini menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan Allah memberitahu ia akan membantah pertukaran kiblat nanti hanyalah orang-orang yang bodoh dan tidak perlu dilayan. Yang kelima, digalakkan untuk memberitahu seseorang
apa yang akan berlaku kepadanya supaya dia bersedia untuk menghadapi situasi sesuai dengan keadaan, dan keperluan. Maksudnya Allah begitu awal kepada Nabi dan sahabat apa yang akan disebut oleh orang Yahudi, orang munafik dan orang kafir Mekah bila ditukar kiblat. Allah begitu awal supaya apa? Supaya Nabi dan para sahabat bersedia dari segi mental bagaimana nak menghadapi celaan mereka. Ini sama dengan kisah Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Nabi beritahu awal kepada Muaz iaitu innaka ta'ti qauman ahli kitab. Bila engkau pergi ke Yaman, engkau akan jumpa ahli kitab. Jadi sebelum sampai ke Yaman, Nabi dah beritahu maklumat awal kepada Muaz supaya Muaz bersedia menghadapi ahli kitab sesuai dengan keadaan. Okey. Yang keenam, harus kita berhujah dengan memberi sebab setiap hukum Allah. Harus kita memberi hujah dengan mengatakan setiap hukum Allah hikmahnya ialah kerana ia adalah Tuhan. Kerana ia adalah Tuhan yang layak melakukan apa sahaja dan kita adalah hamba yang seharusnya tunduk dan patuh kepada semua perintah penciptanya. Mana dalam ayat ni Allah suruh Nabi jawab pada orang Yahudi, orang munafik, kenapa kiblat ditukar? Jawapannya, sebab itu adalah milik Allah. Mekah ke, Baitul Maqdis ke, timur ke barat, semua milik Allah. Jadi Allah berhak menukarkan ke mana saja arah kiblat yang Allah suka. Okey, yang ketujuh. Musuh Islam, sama ada orang kafir ataupun ahli kitab ataupun orang munafik, sentiasa berusaha untuk menimbulkan keraguan kepada umat Islam tentang agama mereka. Yang keberapa? Yang ke-8 lah. Hidayah di tangan Allah. Yang ke-8. Hidayah di tangan Allah. Oleh itu, sesiapa yang inginkan hidayah daripada Allah, hendaklah kembali kepada Allah. Oleh itu, sesiapa yang ingin hidayah daripada Allah, hendaklah kembali kepada Allah. Yang ke-9, Islam adalah satu agama
yang berada di jalan yang lurus, luas, jelas, dan paling cepat sampai ke destinasi. Okey, ayat 143 pengajaran dia. Saya tak baca ayat dan terjemahan. Pengajaran ayat 143. Ayat ni panjang sangat. Pertama, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Allah memberi hidayat kepada mereka untuk menerima pertukaran kiblat ke Mekah, ke Kaabah yang merupakan rumah Allah yang pertama dibina. Yang merupakan rumah Allah yang pertama dibina. Yang kedua, orang-orang Yahudi sangat dengki kepada orang yang beriman. Dalam 4 perkara. Orang-orang Yahudi sangat dengki kepada orang beriman dalam 4 perkara. Pertama, orang beriman menghadap kiblat ke Kaabah. Yang kedua, orang beriman berhimpun pada hari Jumaat untuk solat Jumaat. Yang ketiga, orang beriman dalam solat berjemaah menyebut amin bersama imam. Orang beriman menyebut dalam solat berjemaah amin bersama imam. 3 je. Silaan bukan 4, 3 je. Ini 3 perkara yang orang Yahudi sangat dengki kepada orang beriman. Sebab tu bila ditukar kiblat mereka mengamuk. Sebab mereka nak kiblat mereka kekal, iaitu ke Baitul Maqdis. Okey, yang ketiga. Umat yang paling adil dan paling sederhana ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling adil dan paling sederhana adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini melayakkan mereka untuk menjadi saksi kepada umat manusia yang lain. Ini melayakkan mereka untuk menjadi saksi kepada umat manusia yang lain. Yang keempat, setiap para nabi, setiap para rasul akan menjadi saksi kepada umat masing-masing. Dan Nabi Muhammad, sambungan, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada umatnya sendiri.
Yang seterusnya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya. Kadang-kadang ya. Nombor 5 yang seterusnya. Kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya dengan musibah. Dan kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya dengan hukum hakam. Sama ada halal ataupun haram. Wajib ataupun sunat. Dan dalam ayat ini Allah menguji manusia dengan satu hukum yang mudah. Dengan satu hukum yang mudah, iaitu pertukaran kiblat. Dengan satu hukum yang mudah, iaitu pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Yang keenam, wajib mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang derhaka dan mundur ke belakang. Sesiapa yang tidak mengikuti Rasulullah, dia adalah orang yang derhaka dan orang yang mundur ke belakang. Yang ke-7, kemajuan yang sebenar ialah apabila seseorang itu bersama Islam. Walaupun pada zahirnya nampak mundur. Dan kemunduran yang sebenar ialah apabila seseorang itu tidak bersama Islam. Walaupun pada zahirnya nampak dia adalah maju ke depan. Yang ke-8, pertukaran kiblat adalah sangat berat. Pertukaran kiblat adalah sangat berat, kecuali kepada mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertukaran kiblat adalah sangat berat, kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah. Yang ke-8, 9. Anugerah Allah yang terbesar kepada hamba-Nya ialah
bila dia diberi hidayah oleh Allah. Bila dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua perintah Allah ketika itu menjadi mudah kepadanya. Yang terakhir, apa saja amalan yang berasas kepada keimanan kepada Allah, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah walaupun sebesar zarrah. Okey, habis. Dia sambung ayat seterusnya. Okey. Kalau ayat 142 dan 143 itu adalah satu proses persiapan untuk orang beriman, bagaimana nak menghadapi celaan ataupun kata nista orang Yahudi, orang munafik dan orang kafir bila pertukaran kiblat betul-betul berlaku. Persiapan awal khususnya persiapan mental. Ayat hari ini, ayat malam ni adalah tentang pertukaran kiblat. Ayat hari ini ialah tentang pertukaran kiblat. Jadi kalau kita baca Quran, tengok ayat-ayat sebelum ni, ayat 142, 143 dan sebelum tu banyak lagi. Allah cerita pasal Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan anaknya Ismail. Kemudian Allah beritahu Allah akan jadikan rumah Allah ni sebagai tempat masabah, tempat manusia kembali kepada Allah dan tempat yang aman. Itu semua proses untuk Allah nak beritahu bahawa satu masa kiblat akan ditukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara, sesungguhnya nara ni kami melihat. Kalau kita belajar bahasa Arab, nara ni fi'il apa? Fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa sedang kan? Okey, ada ahli tafsir mengatakan nara di sini maksud ialah fi'il madhi, iaitu qad ra'aitu. Kalau qad ra'aina makna sesungguhnya kami telah melihat. Tapi kenapa Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan sentiasa? Sebab Allah nak beritahu Allah bukan sekali tengok wajah Nabi yang sentiasa melihat ke langit. Bukan sekali, banyak kali. Jadi bila banyak kali Allah nak bagi tahu seolah Allah sentiasa melihat. Walaupun sebenarnya Allah nak bagi tahu kami telah melihat. Okey? Dan ada juga ahli tafsir menterjemahkan nara ni memang fi'il mudhari' betul, bukan maksud fi'il madhi. Jadi terjemahannya maksud yang kedua ialah sesungguhnya kami sentiasa melihat. Sentiasa sedang melihat. Kami melihat. Taqallub. Taqallub apa makna? Daripada qallaba yuqallibu. Asalnya qalbun. Hati dinamakan qalbun sebab apa? Sebab hati selalu berbolak-balik. Hati manusia tidak tetap. Pagi lain, petang lain, malam lain. Jadi sebab tu hati dipanggil qalbun. Jadi apa yang selalu berbolak-balik dikatakan qalbun. Ataupun taqallub. Taqallub daripada qalbun. Jadi nak terjemah apa ni? Taqallub. Taqallub ialah sesungguhnya kami
sentiasa melihat apa dia? Berulang, bolehlah. Berulang wajah engkau fis sama, ke langit. Kenapa ni wajah Nabi sentiasa melihat ke langit? Sebabnya ialah Nabi nak Nabi ni yang kita belajar semalam kan, kiblat yang masa Nabi di Mekah ialah masa di Mekah kiblatnya ialah Baitul Maqdis. Tiga belas tahun kan. Masa di Madinah kiblatnya Baitul Maqdis juga selama 16 bulan kan. Jadi tempoh kat Mekah ni Nabi memang nak menghadap ke Kaabah walaupun kiblatnya Baitul Maqdis, dan Nabi dapat buat kan. Sebab apa? Sebab Baitul Maqdis kat depan sana, Mekah kat sini, Kaabah kat sini. Jadi sambil Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi boleh menghadap ke Mekah. Jadi tempoh 13 tahun kat Mekah, Nabi nak juga menghadap ke Mekah dan Nabi dapat buat. Walaupun kiblatnya Baitul Maqdis kan. Tapi bila berpindah ke Madinah, Nabi rindu dan teringin sangat nak menghadap ke Kaabah. Tapi tak dapat. Sebab kiblatnya ke Baitul Maqdis dan Madinah di tengah-tengah. Okey? Bila tak dapat apa berlaku, Nabi selalu menunggu-nunggu wahyu. Jadi soalan dia, kenapa Nabi tengok ke atas? Sebab Nabi nak tunggu wahyu. Kenapa tunggu wahyu daripada atas? Sebab wahyu daripada Allah. Kenapa daripada atas? Sebab Allah berada di atas. Jadi seolah Nabi kata, bila nak turun wahyu ni? Bila nak turun wahyu? Okey, di sini Allah sebut apa ni? Sebenarnya berbolak-balik ataupun berulang ni mata Nabi ke ataupun wajah? Tak. Buat hujan. Tak ganggu suara. Suara clear. Petir tak masuk. Okey. Yang sebenarnya yang tengok ke langit ni mata Nabi ke muka Nabi? Mata ke muka? Saya tengok TV dengan muka ataupun saya tengok TV dengan mata? Mata kan? Jadi sepatutnya takallub ainika, berulang mata engkau ke langit kan? Tapi kenapa Allah tak guna mata? Sedangkan alat untuk melihat ialah mata, bukan muka. Kenapa Allah guna wajah? Sebab wajah boleh turun ke hati. Mata di wajah. Oh, dari mata turun ke? Dari mata, itu tak ada jawapan tu. Dari mata turun ke hati, mana wajahnya? Jawapannya ialah, sebenarnya Allah nak bagi tahu yang melihat ke langit itu bukan setakat mata Nabi, tapi satu badan. Apa bukti satu badan? Kita nak tengok orang tu menghadap pada seseorang, tengok apa? Tengok badan dia ke tengok muka dia? Kalau muka tu menghadap pada seseorang, mana sebenarnya satu badan. Hati dia pun menghadap pada orang tu. Jadi Allah nak beritahu, yang melihat ke langit itu bukan setakat mata Nabi, tapi satu badan Nabi. Okey? Ya. Jadi takallub mana? Berulang kali. Kenapa berulang kali? Sebab Nabi rindu sangat, nak sangat. Nak apa ni? Kiblat bertukar ke? Okey, persoalannya, kenapa Nabi nak sangat? Kan Allah tetapkan kiblat ke Baitul Maqdis. Redha je lah kan? Redha je lah. Kenapa nak sangat kiblat ditukarkan?
Tak dengar. Ha? Nabi nak ni sebenarnya tak ada kepentingan diri. Nabi buat apa-apa pun semua untuk kepentingan dakwah. Pertama, sebab Nabi berdakwah kepada siapa? Kepada Bani Israel kepada orang Arab di Mekah dan di Madinah. Fokus utama Nabi ialah orang Arab. Kan? Orang Arab ni dia lebih suka Baitul Maqdis ke Kaabah? Kaabah. Jadi target Nabi nak orang Arab Mekah, orang Arab Madinah mudah beriman. Caranya apa? Salah satu ialah kiblat bertukar. Dan khususnya orang Mekah. Orang Mekah suka sangat pada Kaabah. Kenapa? Orang Mekah suka sangat pada Kaabah. Sebab satu, itu adalah yang dibina oleh moyang mereka, Nabi Ibrahim. Itu dia tahu cerita tu. Dan Nabi juga nak biarlah kiblat mereka, kiblat umat Nabi Muhammad sama dengan kiblat nenek moyang mereka. Memang asal kiblat Nabi Ibrahim ialah Mekah. Jadi kalau boleh, Nabi dan orang Arab nak kiblat tu balik seperti asal, iaitu kiblat Nabi Ibrahim. Dan orang Arab ni suka sangat Kaabah, antaranya sebab juga ialah sebab Kaabah lah mereka boleh berniaga. Kerana Kaabah lah mereka dipandang mulia oleh masyarakat Arab. Kerana Kaabah lah mereka hidup aman. Kerana Kaabah lah mereka boleh berniaga ke Syam dan ke Yaman dengan aman. Sebab Kaabah. Jadi Nabi nak sangat pertukaran kiblat ke Kaabah. Tujuan paling utama ialah tujuan dakwah. Supaya bila kiblat bertukar pada Kaabah di Mekah, orang Arab Mekah dan Madinah lagi mudah menerima Islam. Okey? Ya. Lepas pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ya. Katanya adalah Kaabah lah. Ya. Tapi bila kan ditukar ke Baitul Maqdis? Wallahu alam. Sejarah bila tak tahu. Tapi kiblat asalnya memang Kaabah. Sebab masa tu Bani Israel tak ada lagi pun. Kemudian ditukar ke Baitul Maqdis. Kemudian yang ni ditukar balik ke Mekah. Bila? Wallahu alam. Saya tak pasti. Ya? Tak. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Mana 13 tahun Nabi di Mekah, kiblatnya memang ke Baitul Maqdis. Termasuklah 16 bulan di Madinah. Okey. Lepas tu bila Allah kata apa? Kami selalu melihat muka engkau, sentiasa melihat ke langit menunggu apa? Wahyu. Maka Allah jawab, wala nuwalliyannaka, maka lam pasti, harfu taukid. Nuwalli, kami akan, nuwalli makna nuwajjih, kami akan palingkan, kami akan palingkan engkau ke mana ni? Kiblatan, ke kiblat. Allah tak sebut kiblat mana ni, tapi Allah sebut apa? Kiblat tardaha, yang engkau redha. Kenapa Allah tak sebut kami akan palingkan engkau ke arah Kaabah? Allah tak sebut Kaabah, tapi Allah sebut ke arah kiblat yang engkau redha. Apa pengajarannya? Yalah, Nabi nak supaya kiblat ditukar pada Kaabah kan. Dan Allah pun bagi tahulah, kami akan tukarkan ke arah kiblat yang engkau redha. Allah tak kata ke arah kiblat Kaabah ataupun Mekah. Jadi kenapa Allah sebut perkataan kiblat yang engkau redha? Sebenarnya bila kita buat apa yang orang tu redha, itu menunjukkan apa? Kita buat apa yang orang tu suka, menunjukkan apa? Kita sayang dia. Sebenarnya Allah nak beritahu Allah sangat cinta pada Nabi. Kalau kata kami tukar ke arah kiblat Kaabah, tak menggambarkan Allah sangat sayang pada Nabi.
Tapi bila Allah kata, kami tukar kiblat yang engkau suka. Sebab apa yang kami tukar pada yang engkau suka? Sebab kami suka engkau. Itu nilai Nabi Muhammad di sisi Allah. Iaitu Allah buat apa yang Nabi suka. Dan di sini juga pengajaran. Nikmat yang paling besar ialah Allah redha pada kita. Bukan mesti dapat harta. Ini yang Allah redha pada Nabi, sehingga Allah buat apa yang Nabi redha. Allah bagi harta tak pada Nabi? Bukan. Allah bagi rumah tak? Banglo? Tak. Apa yang Nabi dapat? Dapat ialah lebih mahal daripada banglo. Lebih mahal daripada harta, iaitu redha Allah. Benda yang paling mahal dalam hidup manusia ialah bila Allah redha kepadanya. Okey? Jadi di sini juga Allah nak bagi tahu kalau kamu nak redha Allah, syaratnya apa? Kena buat ikut apa yang ikut orang yang Allah redha kepadanya. Baru kamu dapat redha Allah. Boleh faham? Kalau kamu nak redha Allah, kamu kena buat ikut orang yang Allah redha padanya. Kalau kamu buat berbeza dengan orang yang Allah redha, Allah tak redha pada kamu. Boleh? Sebab tu kita baca doa. Nabi ajar kita baca doa ni. Doa ni penting ni. Allahumma inni Allahumma inni Allahumma itu satu. Yang ni Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kemudian wa hubba man yuhibbuka. Tengok ini daripada hadis sahih. Ya Allah, aku mohon kepada engkau hubbaka. Aku mohon cinta engkau. Kalau kita nak cinta Allah, kena buat apa yang Allah cinta. Yang kedua, dan aku mohon kepada engkau cinta kepada orang yang engkau cinta. Biarlah aku juga bukan setakat cinta pada engkau, tapi aku cinta pada orang yang engkau cinta, khususnya Rasulullah. Termasuklah para sahabat, termasuklah para ulama, termasuklah orang miskin. Dalam doa lain, hubbal masakin. Jadi Allah suruh, Nabi suruh kita minta supaya kita cinta pada orang miskin. Kenapa? Sebab Allah cinta pada orang miskin. Jadi cinta kita pada Allah mesti selari dengan cinta Allah kepada hamba-Nya yang lain. Okey. Kemudian fawalli, maka wali pada wali halalkan ataupun tujukan wajhaka, wajah engkau, syatra makna dia ke arah. Dalam bahasa Arab makna dia jihah. Syatra makna jihah, iaitu arah. Sekarang inilah ayat pertukaran kiblat ni. Ayat pertukaran kiblat iaitu bermula fawalli. Maka sekarang tukarlah ataupun tujukan wajah engkau syatra ke arah Masjidil Haram. Okey. Masjid apa mana masjid? Ada dua maksud. Pertama, tempat sujud. Yang kedua, masjid lah. Masjid iaitu tempat disediakan untuk orang sujud. Dua benda yang berbeza. Dia kalau masjid tu, jim bari atas. Kalau masjid, kalau baca masjid, tempat kita sujud. Tak kira di mana lah. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di office. Tapi kalau sebut masjid ialah tempat yang disediakan untuk orang solat. Termasuklah sujud. Apa dia bangunan masjid tu? Okey? Dan masjid ni Allah kata apa? Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa meminta dalam masjid Allah selain kepada Allah. Bila sebut masjid,
antara ciri-ciri utama masjid ialah jangan meminta kepada selain daripada Allah. Ada satu kisah. Boleh kita ambil pengajaran. Satu kisah berlaku ketika zaman Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Ini zaman Muawiyah. Ketika ini Hisham bin Abdul Malik menjadi khalifah ataupun waliul ahdi, penolong ataupun timbalan dia. Jadi pusat pemerintah dia Damsyik. Satu masa dia pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Dia pergi ke Masjidil Haram dan dia jumpa seorang ulama yang tersohor yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Ini antara ulama tabi'in yang terkenal. Salim bin Abdullah bin Umar dan Umar bin Al-Khattab. Sekarang petir di sini boleh baca doa petir. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanallazi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatihi. Dan baca juga doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Maknanya Salim ni ulama besar di zaman tabi'in. Apa hubungan dia dengan Umar Al-Khattab? Apa hubungan dia? Apa pula cicit? Cuculah. Anak kepada Umar, Abdullah bin Umar. Salim ni anak kepada Abdullah. Okey? Nak beritahu kemuliaan masjid. Jadi Hisham bin Abdul Malik ketika itu sama ada dia jadi khalifah ataupun timbalan dia. Dia datang ke Mekah, buat umrah apa semua. Dia jumpa ulama yang bernama Salim bin Abdullah. Bila dia jumpa dalam Masjidil Haram, dia nak memuliakan Salim ni. Dia kata, aku nak memuliakan kamu. Mintalah apa yang kamu nak. Di mana dia sebut ni? Dalam Masjidil Haram. Maka Salim bin Abdullah bin Umar berkata kepada Hisham, kenapa Hisham nak muliakan? Sebab dia khalifah. Dia ada macam-macam kelebihan. Dan ini adalah ulama. Dia nak muliakan. Maka dengar jawapan Salim. Dia kata, aku malu nak minta dalam rumah Allah selain daripada Allah. Jadi tak kalah dalam rumah Allah aku nak minta yang bukan kepada Allah. Dalam rumah Allah aku kena minta kepada Allah lah. Boleh jelas Dia jelas akidah dia. Bila kita duduk kat luar pun kena minta kepada Allah. Dalam rumah Allah lagi kena minta kepada Allah. Jangan dalam rumah Allah minta kepada orang. Okey? Hisham ni tak puas hati. Dia pun sudah umrah apa semua, sudah tawaf. Dia keluar, dia tunggu di luar masjid. Dia tunggu siapa? Tunggu Salim. Bila Salim dah habis, dia jumpa kat luar masjid. Dia kata apa? Sekarang kamu kata, kamu segan nak minta sebab kamu berada dalam masjid. Sekarang kamu dah di luar masjid. Jadi mintalah apa yang kamu nak. Okey? Kemudian Salim bertanya kepada Hisham bin Abdul Malik, aku nak minta apa ni? Aku nak minta tentang dunia ke tentang akhirat? Maka Hisham bin Abdul Malik kata, tentang dunia lah. Akhirat mana aku miliki? Mana aku miliki syurga neraka? Aku tak boleh bagi. Aku boleh bagi ialah dunia. Jadi minta hal dunia sahaja. Okey? Tengok jawapan ulama. Apa dia jawab? Dia kata, kepada pemilik dunia pun aku tak minta dunia, apatah lagi nak minta kepada kamu yang bukan pemilik dunia. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh faham? Pemilik dunia siapa? Allah. Jadi kepada Allah pun aku tak minta dunia walaupun dia pemilik. Takkanlah aku nak minta dunia kepada kamu yang bukan pemilik dunia. Boleh faham? Ini bagi maksud apa ni? Akidah dan tawakal orang yang beriman kepada Allah cukup solid. Dia tak suka meminta walaupun ada peluang untuk meminta. Okey. Kemudian masjid ini dinamakan Masjidil Haram. Apa makna haram?
Haram ni mana tak boleh. Jadi masjid ni Masjidil Haram, bukan mana haram solat di situ, tak. Masjidil Haram ni sebenar haram tu, walaupun nama haram tu macam tak elok, tapi sebenar perkataan haram ni memuliakan masjid ni. Title haram menjadikan masjid ni mulia. Apa dia? Iaitu ada benda yang boleh buat di tempat lain, di Masjidil Haram tak boleh. Sebab apa? Sebab tempat tu lebih mulia daripada tempat lain. Contoh, apa dia yang tak boleh buat di Mekah? Boleh buat di Selangor, boleh buat di Malaysia. Mengumpat boleh kat Mekah. Siapa pergi Mekah bisa mengumpat kan? Yang pergi Mekah ada, yang bukan Arab pun ada. Tak, dia mengumpat di Mekah, di Malaysia boleh, di Mekah boleh tak? Dua-dua haram. Mengumpat di Malaysia haram, mengumpat di Mekah haram. Tak, yang ni di Malaysia halal, di Mekah haram. Apa dia? Memburu binatang. Memburu binatang. Di Mekah haram. Jeddah boleh. Apa lagi? Cabut pokok. Cabut pokok. Jadi kenapa masjid ni mulia? Sebab ada benda yang tempat lain halal, tapi di Mekah haram. Ada dua tempat yang haram, iaitu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Sebab tu dipanggil Khadimul Haramaini Asy-Syarifaini. Raja Saudi dipanggil khadim, berkhidmat kepada dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Tapi Masjidil Aqsa termasuk tak? Masjidil Aqsa termasuk tak tanah haram? Tak termasuk. Jadi kalau pergi ke Palestin, kita nak buru binatang boleh, nak cabut pokok pun boleh. Jangan kata Palestin, Masjidil Aqsa, tanah haram yang ketiga. Salah. Okey. Kemudian, wahai suma kuntum, dan di mana sahaja kuntum, kamu berada, apa dia bunuh? Di mana? Tak, belalang tu adakah termasuk dalam binatang beruan? Bukan. Boleh bunuh. Belalang bukan binatang beruan. Nak buru belalang tak berbaloi. Fawallu, di mana saja kamu berada. Okey. Yang ayat atas ni tuju pada siapa? Nabi. Hadapkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Sekarang arahan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Di mana saja kamu, kuntum kamu berada, fawallu, maka hadaplah wujuhakum, wajah-wajah kamu, syatrah, ke arahnya. Ke arah mana ni? Hu ni balik pada mana ni? Mana ada? Kalau Kaabah dia muannaskan al-Ka'batu. Ka'batu ada ta'nis. Ta marbuta. Kalau ta marbuta sini mesti apa? Syatraha. Kan? Dhamir muannas. Tapi sekarang hu ni dhamir muzakkar. Balik pada apa? Balik pada Masjidil Haram. Okey? Mula-mula Allah perintah pada Nabi, hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Itu arahan khas kepada Nabi. Kemudian arahan khusus umum kepada umat Nabi Muhammad. Di mana saja kamu berada, kalau nak salat, hadapkan wajah-wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Okey, soalan, kenapa Allah tak sebut Kaabah? Sebenarnya, kiblat ni Kaabah ke Masjidil Haram? Kaabah. Kalau Kaabah, kenapa Allah kata hadapkan ke Masjidil Haram? Nama? Tak ada. Kaabah sini kan? Masjidil Haram ni. Semua besar ni, Masjidil Haram, Kaabah ni. Jadi kiblat sebenar Kaabah ke Masjidil Haram? Kaabah.
Kenapa Allah sebut Masjidil Haram? Sepatu ayatnya fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Ha? Yalah betul lah, tapi kiblat sebenarnya Kaabah, bukan Masjidil Haram. Tengok bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, kenapa Allah tak kata Kaabah? Sebab kalau Allah kata hadapkan wajah kamu ke arah Kaabah, apa akan jadi? Kamu buat Kaabah sendiri. Tak, rasa isu sembah tak. Sebab Allah tak kata sembah, Allah kata solat menghadap, bukan sembah kan? Bukan isu sembah. Tak, isu dia apa dia? Allah nak bagi tahu kalau Allah kata solatlah menghadap ke Kaabah, akan menjadi susah kepada orang Islam yang duduk jauh daripada Kaabah. Sebab apa? Dia kena betul-betul pastikan dada dia menghadap ke Kaabah. Sedangkan Kaabah tu kecil. Boleh faham? Maka Allah nak bagi kelonggaran kepada orang Islam, Allah guna perkataan Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram lebih besar. Makna apa? Kalau kamu duduk depan Kaabah, wajib menghadap Kaabah. Kalau duduk sini, wajib menghadap Kaabah. Tapi kalau kamu duduk di luar Masjidil Haram, nak menghadap apa? Kaabah tak nampak. Menghadap ke Masjidil Haram. Kadang-kadang serong sikit, tak apa. Ini kalau luar Masjidil Haram. Kalau luar negara Saudi, kalau duduk kat Malaysia, menghadap ke arah apa? Mekah. Kita duduk kat Malaysia, kita boleh pasti tak tepat menghadap Kaabah? Tak boleh. Sebab tu Allah tak guna Kaabah. Boleh? Okey. Jadi mulai turun ayat ni, ketika inilah bertukarnya kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Dan ada mengatakan ketika Nabi solat subuh, ada kata Nabi solat asar. Okey. Tak, ada kata Nabi tengah solat subuh, ada kata riwayat mengatakan Nabi solat asar. Cuma hadis sahih, lepas sahabat solat dengan Nabi dan menghadap ke Kaabah, sahabat lain tak tahu. Saya dah cerita semalam kan. Ada sahabat yang solat di Masjid Quba. Masjid Qiblatain. Sebab tu masjid tu nama Qiblatain. Sahabat ni lepas solat dengan Nabi, dia pergi kepada kaum dia di Masjid Qiblatain. Dia tengok jemaah di situ masih solat menghadap ke Baitul Maqdis. Apa dia buat? Sekarang benda mungkar ni, sebab mungkar kan menyalahi perintah Allah. Tapi sebab kawan tak tahu, kewajipan dia apa dah? Sampaikan. Bila dia wajib sampaikan? Masa orang tu tengah solat. Dia pun bagi tahu kepada jemaah yang sedang solat di Masjid Qiblatain. Dia kata semalam telah turun ayat kepada Rasulullah yang memerintahkan pertukaran kiblat. Dia cakap kepada sahabat tengah solat. Apa sahabat tengah solat buat? Mereka tukar pergerakan. Yang imam pusing pergi duduk belakang makmum, kemudian makmum pula pusing belakang. Itu sebenarnya gambaran apa? Itulah ketaatan para sahabat kepada perintah Allah. Bila dengar je, walaupun tengah solat, sami'na wa ata'na. Dia tak tunggu lepas solat. Yang tukang cerita pula tak tunggu orang habis solat. Tengah-tengah solat dia cerita. Okey? Okey, jadi mulai turun ayat ni wajib menghadap ke arah Kaabah. Okey. Soalan dia, adakah wajib dalam semua keadaan? Tidak ada terkecuali, ada terkecuali. 3 keadaan terkecuali. Bila solat dibolehkan tidak menghadap kiblat. Dibolehkan tidak menghadap kiblat. Pertama, bila solat sunat dalam musafir. Kalau kita solat sunat ketika musafir, dibolehkan solat walaupun tidak menghadap kiblat. Hadis sahih. Nabi solat sunat di atas unta mengikut arah unta berjalan, bukan mengikut arah kiblat. Kalau kiblat kat sini, unta Nabi kat sini menghadap ke sini. Jadi Nabi solat atas unta mengikut arah unta berjalan. Tapi syarat dia apa dah? Solat sunat dan musafir. Kalau solat sunat kat rumah, tak boleh. Wajib menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, bila sakit ataupun ada darurah. Sakit di hospital, katil tak menghadap kiblat. Ketika itu dibenarkan solat, walaupun solat fardu.
walaupun tak menghadap ke kiblat. Sebab apa? Darurah. Takkanlah setiap kali kita nak solat kita alih katil kita kan. Ataupun di rumah kita katil tak menghadap kiblat dibolehkan. Sebab darurah. Yang kedua, yang ketiga disebabkan ketakutan. Seperti dalam peperangan. Seperti dalam peperangan. Dalam peperangan wajib tak solat? Wajib solat. Jadi nak menghadap ke mana dalam peperangan? Mesti hadap musuh lah. Takkanlah musuh kat sini kan. Musuh kat sini. Kita solat pusing belakang menghadap kiblat. Apa jadi? Habis matilah. Ini baik serah diri je. Jadi 3 keadaan dibolehkan solat tanpa menghadap kiblat. Pertama, solat sunat ketika musafir. Yang kedua, ketika darurah seperti sakit. Yang ketiga, ketika dalam ketakutan seperti dalam peperangan. Okey. Kemudian Allah kata, dalam kapal terbang masuk bab yang kedua, darurah. Boleh pusing tak? Tak boleh. Darurah. Menghadap je. Solat menghadap ke arah kapal terbang. Okey. Wa innal lazi dan sesungguhnya allazina orang-orang yang utul kitab mereka diberi kitab. Allah nak beritahu pula sifat bila ditukar kiblat, apa sikap, apa reaksi orang-orang yang diberi kitab ni. Tengok Allah sebut orang diberi kitab. Apa yang Allah nak beritahu ni? Ni. Allah nak beritahu yang ada kitab belum tentu betul. Yang ada kitab Allah belum tentu jadi beriman. Kadang-kadang yang ada kitab itulah yang paling jahat, yang paling degil. Okey? Allah kata sesungguhnya orang yang diberi kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, la ya'lamuna, pasti mereka mengetahui annahu, sesungguhnya ia adalah benar. Ia adalah benar. Apa yang benar ni? Apa yang benar? Allah nak tempelak, nak mencela orang yang Yahudi dan Nasara yang ada kitab, ada ilmu. Apa dia? Yang Allah cela iaitu mereka tahu. Apa yang mereka tahu? Ia adalah benar. Apa itu yang benar? Iaitu pertukaran kiblat. Orang Yahudi sebenar dah tahu ni. Kiblat akan ditukar daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Orang Yahudi dah tahu. Orang Nasara dia tahu. Dari mana mereka tahu? Ada sebut dalam kitab mereka. Ada sebut dalam kitab mereka. Jadi sepatut logiknya bila mereka dah tahu dan disebut pula dalam kitab yang mereka dakwa, mereka percaya pada kitab. Logiknya apa? Sami'na wa ata'na. Tapi Allah nak begitu. Dia adalah benar dan bukan setakat benar, tapi Yahudi tahu, Nasara pun tahu kebenaran itu adalah min rabbihim, dari pencipta mereka. Bukan direka oleh Nabi. Tapi maklumat itu daripada Tuhan mereka. Tapi akhirnya mereka kata apa? Ayat yang 142 yang kita belajar semalam. Sehingga Allah kata mereka ni bodoh, sufaha. Maka Allah bagi amaran keras kepada Yahudi dan Nasara yang ada kitab tapi menentang. Wa mallah, dan tidaklah Allah ghafilin. Apa makna ghafilin? Apa dia? Lalai. Amma ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni ialah satu, Allah nak bagi amaran keras kepada Yahudi yang ada kitab, yang dah tahu pun awal-awal pertukaran kiblat, tapi mereka tetap menentangnya. Maka Allah bagi amaran. Ingat, Allah tak pernah lupa apa yang kamu lakukan. Mana bila Allah tak lupa tu apa maksud? Apa maksud bila Allah tak lupa? Dia Allah tak lupa tak sama dengan manusia tak lupa. Kadang-kadang manusia tak lupa. Saya tak lupa apa yang awak buat pada saya. Tapi saya tak boleh buat apa-apalah. Saya tak lupa je.
Tapi kalau Allah tak lupa, makna Allah akan balas. Jadi ayat ini amaran keras kepada Yahudi yang degil, yang masih menolak kebenaran. Ingat, apa saja kamu buat, Allah tak pernah lupa. Dan ayat ini juga hiburan kepada orang beriman. Macam mana boleh jadi hiburan? Jangan kisahlah orang Yahudi nak menentang ke, nak mengata ke, bila ditukar kiblat. Jangan risau. Kenapa? Sebab mereka tak akan lepas daripada hukum Allah. Biarkan mereka. Biarkan mereka. Okey. Yang berita ni memang ada kita tak orang ke atau orang dah buat? Apa dia? Tak dengar. Perintah pertukaran kiblat dah ada dalam kitab mereka, tapi mereka ubah. Mereka ubah. Apa saja yang boleh menggugah agama mereka, mereka ubah. Termasuklah sifat Nabi Muhammad, termasuklah pertukaran kiblat. Sebab mereka cukup marah ni. Bila tukar kiblat, mana apa tu? Mereka rasa habislah masa depan mereka. Sebab kekuatan mereka, kelebihan mereka antaranya ialah kiblat mereka Baitul Maqdis. Bila ditukar tu, itu petanda masa depan Bani Israel akan hancur. Okey. Masa nak habis lah. Panjang ni. Masa dah habis, ayat pun panjang. Jadi kita sambung hari Isnin. 2 hari besok dengan lusa tak ada kelas lah. Bagi saya rehat. Suara dah kurang balik ya. Jadi kita jawab soalan lah, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau macam kita nak pergi satu tempat yang memang jarak dia bukan musafir lah. Ya. Kalau kita nak solat sunat tu, kita belum solat sunat lagi, kita nak buat solat sunat, boleh ke dalam kereta Ustaz? Semula soalan? Bukan nak pergi lebih daripada kilometer untuk musafir ya. Maknanya pergi area mungkin dekat-dekat tapi macam dalam perjalanan 1 jam macam tu, takut tak sempat nak solat duha contohnya, boleh ke kita mulakan perjalanan lepas tu solat kat dalam kereta tu? As passenger lah, bukan as driver. Tak, dia syarat dia solat sunat tu mestilah dalam musafir. Kalau bukan musafir, kenapa kita nak solat atas kenderaan? Sebab kita tak musafir. Kita boleh berhenti ataupun balik solat kat rumah nanti. Jadi tak ada keperluan untuk solat di atas kenderaan. Dibenarkan solat sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat sebab musafir ada keperluan. Mungkin kita nak cepat ke, masa tak cukup ke, perjalanan jauh ke, wallahu alam. Okey. Jazakallah khairan Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak bertanya pasal surah Al-Zariyat ayat 23. Okey, ini berkenaan dengan satu ayat yang Tuhan kata seperti yang kamu ucapkan. Saya ambil hujung je lah. Adakah sama bila dia kata seperti yang kamu ucapkan tu, maksudnya seperti yang kita doakan ke? Nanti sekejap. Surah Az-Zariyat ayat berapa? 23. Berapa? 23. 23. 23. Okey. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Kejap. Maksud dia kata Allah kata apa ni? Fawarabbis sama, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya ia akan berlaku. Fakama la tashukuna, sebagaimana kamu sebut masa kat dunia lafaznya dan kamu yakin dengan apa yang kamu sebut, iaitu tak akan berlaku. Maka begitu juga akan berlaku dengan penuh keyakinan sebagaimana kamu yakin tak berlaku. Boleh faham ke?
Dulu kamu cakap kiamat ni tak akan berlaku dan kamu cukup yakin. Maka Allah nak tempelak mereka, kiamat ni sebenarnya akan berlaku dengan penuh keyakinan. Sebagaimana kamu yakin tak berlaku, tapi bila di akhirat, kamu juga akan terbalik, kamu yakin berlaku. Wallahu a'lam. Kalau bukan, macam Ustaz. Ya. Wassalamualaikum. Saya bertanya tentang surah As-Sajadah ayat 13. As-Sajadah. Oh, semua. Kita belajar surah Baqarah pasal kenapa soalan pasal surah lain pula? Ha? Nak penjelasan sikit je. Okey. Allah kata kalau Allah nak kehendaki, Allah boleh bagi hidayah kepada semua orang, pada semua jiwa. Tapi Allah dah tetapkan nak masuk dalam neraka sepenuhnya dengan jin dan manusia. Jadi yang ke syurga macam mana Ustaz? Tak penjelasan. Okey, ayat ni Allah nak bagi tahu sebenarnya bukan maksud Allah dah tetapkan manusia ni akan masuk syurga dan manusia ni akan masuk neraka tanpa manusia ada pilihan. Bukan itu. Cuma Allah nak bagi tahu apa yang Allah tahu, apa yang manusia akan pilih akhirnya. Jadi Allah bagi tahu bukan ini bukan pilihan aku, tapi aku dah bagi pilihan. Tapi akhirnya kamu akan memilih. Jadi Allah nak beritahu apa yang Allah tahu yang berdasarkan pilihan manusia setelah manusia diberi pilihan. Banyak bukti bahawa manusia sebenarnya diberi pilihan. Kita banyak buat pilihan kat dunia ni. Nak makan apa? Nak beli tanah macam mana? Nak beli rumah macam mana? Nak beli kereta macam mana? Nak pergi berjalan ke negara mana? Nak belajar ambil bidang apa? Nak kahwin calon macam mana? Takkanlah dalam beragama kita tak beri pilihan. Jadi agama pun kita buat pilihan. Hidayah pun kita buat pilihan. Cuma Allah bagi tahu bahawa akhirnya Allah tahu manusia akan buat pilihan macam ni, maka Allah bagi tahu akhirnya kebanyakan manusia memilih untuk masuk neraka walaupun mereka tahu. Mereka dah baca ayat Quran, telah sampai peringatan. Sebab itulah dalam surah Al-Mulk Allah kata apa? Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Apabila dicampak kumpulan manusia ke dalam neraka, kita tengok surah Al-Mulk. Allah kata apa? Wa iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Bila dicampak kumpulan manusia ke dalam neraka, mereka akan mendengar suara jeritan neraka. Dan neraka tu hampir meletup. Okey? Kullama ulqiya, setiap kali dicampak sekumpulan, sa'alahu mukhazanatuha. Ditanya kepada mereka oleh penjaga neraka. Apa soalannya? Alam ya'tikum nazir? Bukankah pernah datang pemberi peringatan kepada kamu masa kat dunia? Apa mereka jawab? Qalu bala, mereka jawab bahkan memang datang kepada kami nazir, rasul ke ustaz ke bagi peringatan. Tetapi apa kami buat? Fakazzabna, kami mendustakan. Kami, bukan Allah yang paksa kami. Bukan orang yang paksa kami dusta. Kami sendiri mendustakan. Dan kami kata apa lagi? Wa qulna ma nazzalallah. Dan kami kata pada yang bagi peringatan, sebenarnya Allah tak turun apa-apa pun. Kamu je pandai-pandai mereka. Bahkan kami kata lagi kepada pemberi peringatan, in antum illa fi dhalalin kabir. Yang sesat ni mengatakan yang bagi peringatan ni sebenarnya sesat. Dan ayat 10 Allah kata apa? Wa qalu, akhirnya ahli neraka berkata, lau kunna nasma'u. Kalau dulu masa kat dunia kami dengar, au naqilu, ataupun kami berakal, kami faham, kami taat, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tak mungkin termasuk dalam golongan penghuni neraka sa'ir. Ini pengakuan secara jelas. Pengakuan ahli neraka sebab apa mereka masuk neraka. Bukan mereka tak diberi pilihan. Bukan tak ada nazir sampai pada mereka. Bahkan datang dan mereka mendustakan. Wallahu a'lam. Wa anta fajazak. Okey, kenapa orang kafir tak boleh masuk tanah haram? Allah sebut sebabnya ialah orang kafir adalah najis. Fala yaqrabu al-masjidil haram. Kita tengok ayat ni. Ayat berapa ni? Ayat surah At-Taubah ayat 28. Dengar Allah kata apa?
Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Ini sebab dia. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Najis tu dari segi akidah lah, bukan dari segi fizikal. Maka sebab orang kafir itu najis dari segi akidah, fala yaqrabu al-masjidil haram ba'da 'amim haza. Maka jangan sekali-kali mereka mendekati Masjid Haram. Jangankan masuk, dekat pun tak boleh. Bila tu? Ba'da 'amihim haza, setelah tahun ini, iaitu setelah kota Mekah dibuka oleh Nabi pada tahun 8 Hijrah. Lepas ni tak boleh masuk. Apa sebab? Sebab orang kafir adalah najis dari segi akidahnya. Wallahu a'lam. Kalau sembahyang fardu dalam kapal terbang, lepas sampai ke destinasi, Assalamualaikum, Ustaz. Sekejap, ada soalan Facebook. Kalau sembahyang fardu dalam kapal terbang, lepas sampai ke destinasi, kena sembahyang semula ke Ustaz? Okey, bila solat atas kapal terbang, solat fardu atas kapal terbang, bila sampai destinasi kena solat semula ke? Tak perlu solat semula. Tak perlu solat semula. Kenapa? Sebab masa kita solat tu ada wuduk tak? Okey, katalah ada wuduk. Sempurna tak kita solat? Ustaz, tak sempurna sebab tak boleh menghadap kiblat. Kita dah belajar hari ini. Kalau dalam keadaan tak boleh menghadap kiblat sebab darurah, maka dibolehkan solat walaupun tak menghadap kiblat. Okey? Kalau dah cukup sempurna, maka tak perlu kita ganti ataupun qada semula bila kita sampai. Kalau kita ganti, kenapa nak ganti? Adakah solat atas kapal terbang tadi tidak sah? Kalau tak sah, kenapa solat? Satu amalan yang tak masuk akal. Kita buat sesuatu yang kita tahu tak sah. Ini yang orang panggil apa? Solat hormat. Tak ada satu ayat pun daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi yang suruh kita solat hormat waktu. Tidak ada hadis. Bahkan dalam peperangan, Nabi solat, lepas tu Nabi tak qada. Boleh buka surah ni. Boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ayat 239. Semua Allah jelas dalam Quran. Ayat 239 surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Fa in khiftum. Surah Al-Baqarah ayat 239, muka surat 39. Fa in khiftum, sekiranya kamu dalam ketakutan. Farijalan, maka solatlah sambil berjalan. Rijalan bukan lelaki ya. Jamak kepada rajilun, berjalan. Solat sambil berjalan. Siapa suruh solat sambil berjalan ni? Allah. Au rukbanan, ataupun solat sambil menaiki kenderaan. Bila ni syarat? Bila dalam ketakutan. Seperti peperangan ke, diburu musuh ke. Okey, fa iza amintum, bila kamu dah aman, kamu dah selamat, fazkurullah. Solatlah kepada Allah kama 'allamakum, sebagaimana Allah ajar kepada kamu ma lam takunu ta'lamun, yang sebelum ni kamu tak tahu. Apa maksud solatlah? Bila kamu aman, solatlah macam biasa, iaitu jangan solat macam dalam ketakutan. Menghadap kiblat, rokok, berdiri. Dan ini bukan qada, bukan qada. Sebab Allah tak kata faqdu. Kalau qada, Allah kata faqdu. Bila dah aman, qada. Boleh ha? Jadi kalau kena qada, timbul soalan. Kenapa kena qada? Adakah solat tadi tak sah? Kalau solat sambil berjalan, sambil menaiki kenderaan, yang Allah sendiri perintah. Kalau benda itu tak sah, kenapa Allah suruh? Masuk akal tak Allah suruh benda yang tak sah? Bila Allah suruh benda itu sah, bila sah tak perlu qada. Wallahu alam. Soalan daripada Zoom. Ha. Ustaz tanya, pertukaran kiblat berlaku 3 kali ke? Maaf saya kurang jelas. Maksudnya permulaan kiblat Kaabah. Ya, betul. Masjid Aqsa dan Kaabah semula. Pertukaran kiblat 3 kali. Asalnya memang Kaabah. Zaman Nabi Ibrahim, kiblatnya adalah Kaabah. Kemudian bertukar ke Baitul Maqdis. Kemudian last kali bertukar ke Kaabah kembali. Kali ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara solat Nabi Muhammad SAW sama dengan cara solat
Cik. Apa dia? Sama ke solat. Ah. Nabi solat dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Okey. Sebelum turun perintah wajib solat 5 waktu, iaitu ketika malam Isra' dan Mi'raj, lebih kurang 2 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Lepas Nabi balik daripada Taif. Sebelum tu memang Nabi dah solat kat Mekah. Tapi solat bukan 5 waktu. Solat macam mana? Yang dilakukan oleh para Nabi dahulu. Ada ulama mengatakan solat yang dilakukan oleh para Nabi dahulu termasuklah Nabi Ibrahim ialah solat 2 rakaat. Dan ada pendapat mengatakan solat di waktu malam. Bukan 5 waktu, bukan 4, bukan 3. Sebab asal-asal solat ni sebenarnya 2. Asal-asal solatnya sebenarnya 2. Yang jadi zuhur 4 tu ditambah 2 jadi 4. Maghrib jadi 3 sebab apa? Ditambah 1. Jadi solat yang sebenar asalnya memang 2-2. Okey, jadi solat Nabi Ibrahim dan juga para Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah secara umumnya sama, iaitu berdiri, qiyam, ada rukuk, ada sujud. Sebagaimana Allah perintah kepada Maryam kan? Warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk, ada rukuk. Jadi cuma waktunya dan bilangan solat tak sama dengan zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan, apa kata kalau kita ahli tadabbur sedekah untuk keikhlasan masing-masing untuk Ustaz Muin? Tak payah. Tak payah. Doa aja. Doa saya sihat wal afiah dan boleh masuk syurga. Ada lagi soalan Facebook? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 144 ini juga menunjukkan Allah berada tinggi di atas aras. Ya. Ya Ustaz. Ya, betul. Ya. Adik-adik apa nama ni? Khalif. Iman. Nur Iman daripada Johor. Iman. Ya. Adik Iman bukan nak bertanya tapi nak menegaskan. Okey. Betul. Soalannya apa? Nak menegaskan. Tak ada soalan kat Facebook ke anda tak boleh buka? Solat jamak dan tu. Tak tu. Angkat sikit. Dia turun. Solat jamak. Solat jamak dalam kapal terbang adalah sah, tapi kalau tak solat langsung memang tak boleh faham ke? Kalau tak solat langsung tak sah. Tak betul tu. Kalau tak solat langsung macam mana? Tak sah sebab dia tak solat pun. Dia belum solat lah. Okey. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengenai berdoa untuk meminta umur yang panjang. Ya. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya Ummu Habibah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, buatkanlah aku senang dengan engkau, panjangkan umur suamiku Rasulullah SAW, ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Mendengar doa tersebut, lantas baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah meminta ajal yang telah ditentukan, hari-hari yang telah ditetapkan jumlahnya dan rezeki yang telah dibahagikan. Allah tidak pernah mempercepat sesuatu sebelum waktunya atau menangguhkan sesuatu dari waktunya. Jadi hadis ni yang macam Rasulullah tak bagi kita berdoa untuk umur yang panjang. Macam mana tu Ustaz? Boleh ke kita memang selalu kalau berdoa kita ya Allah panjang ke umurku ya Allah, kalau itu terbaik ya Allah. Jadi kalau pada hadis ni nampak macam Nabi berkata umur tu telah ditetapkan, rezeki telah dibahagikan. Macam mana tu Ustaz? Dia secara umumnya betul lah. Sebab umur ajal kita Allah ditetapkan, rezeki pun Allah ditetapkan secara umumnya. Tapi ada satu hadis Nabi kata la yuraddu ad-du'a, la yuraddu al-qada'u illa ad-du'a. Tidak boleh mengubah qada, ketetapan Allah melainkan dengan cara berdoa.
Jadi hadis ni juga ada pendapat ulama mengatakan boleh ubah. Sebab hadis ni kata doa boleh mengubah takdir. Dan ada juga ada hadis yang Nabi kata siapa yang nak umurnya panjang dan rezekinya bertambah, maka adalah hubungi silaturrahim. Itu hadis sahih. Ini juga ada ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan yang dikatakan umur bertambah ialah keberkatan. Kalau umur 60, 60 lah. Tapi berbeza umur 60 berkat dengan umur 60 tak berkat. Ada orang umur 60 berkat, banyak benda dia tak boleh buat. Satu buku pun tak habis baca. Ada orang 60 tahun, dia boleh tulis buku, dia boleh baca buku, dia boleh hafal Quran. Macam orang umur 100 tahun. Jadi panjang tu, ada ulama berbeza pendapat. Ada kata betul-betul panjang. Kalau 60, jadi 70. Ada mengatakan panjang tu hanya dari segi keberkatan umur. Jadi secara umumnya kalau kita nak minta panjang umur, secara umumnya tak salah. Tapi kena ada ikatan. Kena ada syarat. Apa dia? Ya Allah, panjanglah umurku dalam ketaatan kepada Engkau. Dan dalam hati kita bayangkan, panjang tu sama ada umur kita 60, tetap 60. Tapi jadi dalam 60 banyak benda aku boleh buat. Umur 60 tapi macam umur 70. Contoh macam Imam Nawawi kan. Imam Nawawi umur dia ketika dia meninggal hanya 40 lebih. Tapi umur 40 lebih macam umur 100 tahun. Banyak kitab-kitab ditulis. Ada orang umur 80, satu kitab pun tak boleh kan. Wallahu a'lam. Jadi kalau nak minta panjang umur, sebenarnya secara umum boleh. Tapi ulama mengatakan ikatkan, iaitu panjangkan umurku dalam ketaatan kepada Engkau. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, Facebook. Okey, sekejap adik. Kita baca soalan Facebook dulu. Nanti orang Facebook marah pula. Anda belajar Al-Quran bertajwid atau bertadabbur Al-Quran, yang mana patut didahulukan? Belajar tadabbur dengan tajwid. Belajar Al-Quran bertajwid atau bertadabbur Al-Quran? Belajar Quran bertajwid dengan tadabbur, yang mana patut didahulukan? Okey. Yang patut didahulukan ialah belajar tajwid, belajar Quran bertajwid. Sebab baca Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Setiap orang, kata ulama sepakat, setiap orang wajib baca Quran dengan betul. Jadi fardu ain ni setiap orang wajib baca Quran dengan betul. Tapi belajar tadabbur sebenarnya lebih penting dan lebih wajib daripada belajar Quran bertajwid. Cuma dahulukan belajar Quran bertajwid, betulkan dulu bacaan, lepas tu belajar tadabbur. Tapi kalau masa dah pendek kan, kita dah berumur, yang mana satu nak buat? Buat dua-dua sekali. Sambil belajar tajwid, sambil belajar at-tadabbur. Buat dua-dua sekali. Kalau umur kita dah senja lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kita ni susah juga nak ikhlaskan diri dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi macam mana cara untuk kita untuk ikhlaskan diri? Okey. Ulama menimbulkan persoalan lah antara dua orang ni. Satu dia buat ibadat dengan susah payah. Macam nak panjat gunung dan solat kan. Nak baca Quran pun susah. Seorang lagi solat dengan mudah, baca Quran pun mudah. Antara dua ni yang mana paling banyak pahala? Yang mana afdal? Ada ulama berbeza pendapat. Dia kata yang paling afdal ialah yang buat ibadat dengan susah payah. Sebab dia susah. Yang ni buat dengan senang. Tapi pendapat yang paling tepat ialah yang paling afdal, yang paling tinggi pahala ialah yang buat ibadat dengan senang. Sebab apa? Sebab ibadat tu jadi satu hiburan kepadanya. Dia nak buat bila-bila masa, lama ke, tak ada masalah. Macam ibadat tu macam minuman dia. Makna dia akan rasa nikmat beribadat. Sebab tu jadi mudah. Yang ni lebih baik. Yang buat ibadat dengan susah payah ni, dia kurang sikit pahala, tapi dia akan dapat pahala susah. Aisyah dalam satu hadis Nabi kata, al-ajru ala qadari masyaqqah. Pahala mengikut sekadar kesusahan seseorang melakukan ibadat. Jadi yang buat ibadat dengan susah payah, itu makna kurang ikhlas lah. Dia lawan nafsu mujahadah, dia kurang sikit pahala, tapi dia akan dapat pahala kelebihan dari segi kesusahan.
Sebab tu ada kata ulama, aku belajar dulu tak ikhlas. Aku belajar dulu tak ikhlas. Tapi dengan sebab ilmu menjadikan aku menjadi lepas tu ikhlas. Jadi peringkat awam memang kita tak akan ikhlas. Sebab apa? Sebab semua benda yang baik nafsu tak suka. Macam mana nak ikhlas? Kita buat yang nafsu tak suka. Nabi kata huffati al-jannatu bil makarih. Benda-benda yang membawa kita ke syurga semua nafsu tak suka. Solat ke, puasa ke, baca Quran tadabbur ke, nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka, kena lawan nafsu, kena mujahadah. Masa tu tak ikhlas. Tapi kata ulama tadi, aku mula-mula belajar tak ikhlas. Tapi lepas tu, lepas aku faham, lepas aku lawan nafsu, akhirnya menjadi ikhlas. Jadi cara nak mengatasi ataupun nak mendapat ikhlas ialah kena ada mujahadah, kena tambahkan lagi ilmu, supaya dengan semakin kita faham, semakin kita faham ayat Allah, semakin kita kenal Allah, semakin kita cinta Allah, semakin kita ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau ni kena ada sakit, kena letak beg kencing kat luar. Jadi sentiasa menanggung najis, adakah solat juga tak perlu diganti? Okey, orang yang sakit dia menanggung beg najis lah, beg kencing di luar kan. Dan beg kencing tu bersama badannya. Jawapannya ialah Allah kata dalam surah At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum. Surah At-Taghabun, tak silap saya 16, ayat 16. Fattaqullah, bertakwalah pada Allah, ta'ala pada perintah Allah, mastata'tum, setakat yang kamu mampu. Jadi ulama mengatakan kalau ada beg kencing di badan kita dan memang tak boleh, Allah kata buat setakat mampu. Kalau boleh buang, sementara nak solat, buang. Tapi kalau tak boleh buang, memang tak mampu, Allah kata bertakwalah setakat yang kamu mampu, solat dan sah dan tak perlu qada. Tak perlu qada. Kenapa kita nak qada? Allah bagi kelonggaran. Itu je yang kita mampu. Sama juga kalau kita, pakaian kita ada najis. Dan pakaian lain tak ada, kita pergi ke mana, pakaian yang kita bawa hilang. Ada satu pakaian. Pakaian tu pula najis. Kalau nak basuh tak sempat. Waktu salat pun dah ada sedikit. Kita boleh salat dan sah salat kita. Dan tak perlu diulang. Kenapa sah? Sebab darurah. Yang wajib pakai pakaian bersih bila ada pakaian. Sekarang memang dah tak ada. Sama isu dia kita salat sambil berdiri. Hukumnya wajib. Berdiri adalah rukun salat. Tapi bila kita tak mampu berdiri, pergi pada yang kedua lah. Duduk. Kenapa duduk? Kan qiyam tu adalah rukun salat. Sebab kamu tak mampu. Itu je yang kamu mampu. Sama je isu dia. Wallahu a'lam. Apakah perbuatan amalan terbaik bila berada di Raudhah? Raudhah Nabi. Amalan terbaik di Raudhah Nabi ialah bila kita solat 2 rakaat dan berdoa. Kita solat 2 rakaat dan berdoa. Tapi itu hukumnya sunat. Kadang-kadang jangan kita buat sunat jadi dosa pula. Sebab Raudhah ni memang sentiasa penuh kan. Kadang-kadang ruang nak solat tak boleh. Kadang-kadang kita sujud ataupun kita rokok belakang orang. Jangan. Kalau sampai menyakitkan hati orang, sampai mengambil hak orang, maka menjadi satu dosa. Jangan nak buat benda sunat menjadi satu dosa. Jadi bila ada kesenangan, ada kelonggaran dan tak menyakitkan hati orang, buatlah solat sunat dan berdoa. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau lupa rakaat masa jamak solat, macam mana nak sujud sahwi? Lupa solat masa jamak dan Masa solat jamak tu lupa rakaat, macam mana nak sujud sahwi? dia jamak saja ke qasar? Jamak solat dia tu 4-4 ni. Dia okey 4-4 kan jamak. Kalau dia lupa rakaat, dia kena tambah. Lepas tambah dia sujud sahwi lah. Contohlah solat zuhur kan. Dia solat zuhur jamak dengan solat asar di waktu zuhur. Lepas solat zuhur, masa solat zuhur dia syak 3 ke 4. Apa dia kena buat? Tambah 1 rakaat. Lepas tambah 1 rakaat, sebelum salah dia kena sujud sahwi. Lepas sujud sahwi bagi salah, lepas tu bangun solat asar. Macam biasalah. Untuk Ustaz, permulaan untuk belajar mengenai cara ibadah Nabi SAW, okey ke kita mulakan dengan belajar hadis 40 atau macam mana? Okey, semua hadis Nabi yang sah okey. Jangan tak belajar je. Apa hukum membunuh cicak di rumah? Adakah ia termasuk dalam hadis yang Nabi kata sunat bunuh cicak?
Ya, sunat. Hukum bunuh cicak di rumah adalah sunat. Bahkan hadis sahih Nabi kata siapa bunuh cicak sekaligus, makna kalau dia lastik ke, sekali lastik mati terus, pahalanya 100. Tapi kalau 2 kali lastik baru mati, pahalanya kurang. Jadi silalah buat amalan sunat tiap malam bunuh cicak. Ustaz, tentang baca Assalamualaikum Al-Quran dengan tajwid itu penting. Ya. Atau perlu ke dengan guru bersanad? Tak, dia wajib belajar dengan guru yang mahir, dalam ilmu tajwid, walaupun tidak ada sanad. Kadang-kadang yang ada sanad tapi tak mahir pun. Contoh agama, orang ada sijil agama tapi tak mahir dalam agama, kan? Dan itu satulah. Yang kedua, tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengatakan wajib belajar daripada guru yang bersanad. Kalau ada dalil, bagi kat saya. Yang ketiga, bila kita syaratkan apa yang Islam tak syarat, kita menyusahkan. Kita menyusahkan diri kita dan masyarakat. Bila syarat nak belajar, mesti guru bersanad. Akhirnya kita tak akan belajar. Sebab apa? Kebanyakan guru tak ada sanad. Dan kalau yang mengaku ada sanad pun belum tentu betul. Kan? Belum tentu betul. Macam mana kita nak pastikan sanad dia betul daripada guru ni, kepada guru ni, kepada guru ni, betul-betul sampai Rasulullah. Apa buktinya? Bila tak ada bukti dan tak jumpa, akhirnya jahil dan tak pandai baca Quran. Kenapa tak pandai? Tak jumpa guru bersanad. Kan? Yang penting guru tu berilmu. Allah kata apa? Fas'alu ala zikri in kuntum la. Tanyalah kamu orang yang berilmu, bukan orang yang bersanad. Orang yang berilmu. Ada ilmu, layak, okey. Wallahu alam. Ustaz, nak tanya, kalau kita nak ajar Al-Quran ke orang, sebab memang dituntut kan, tapi kita tak mahir sangat baca hukum tajwid, idgham, mutamassil lain ke apa yang tinggi-tinggi tu, boleh tu Ustaz? Kalau kita boleh betul makhraj, dengung ke apa semua tu, dari segi bacaan tu betul, insyaAllah, tapi dari segi hukum-hukum spesifik yang ini panjang ni sebab hukum mat apa ke apa pun. Okey. Dia macam ni. Apa yang wajib? Wajib baca dengan betul ke? Wajib tahu hukum tajwid. Kena jelas. Yang wajib ialah, yang fardu ialah wajib baca dengan betul. Bukan wajib tahu hukum. Ada orang tahu hukum idgham 6 harakat tapi dia baca 3. Ada orang tahu hukum ikhfa tapi baca idgham. Jadi tahu hukum dengan baca dengan betul dua benda yang berbeza. Ada orang dia memang cekap, tahu berapa harakah, dengung berapa harakah kan, ikhfa ke idgham ke dia tahu. Tapi dia tak tahu nak sebut hukum apa. Berapa harakah dia tak tahu. Tapi dia tahu maklumat tu. Walaupun nama hukum tak tahu. Maka sebenarnya dia telah layak mengajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya berkenaan musafir. Musafir ni adakah maksudnya memang dia dah berjalan lebih daripada 2 marhalah, ataupun orang yang dalam perjalanan itu tak kira berapa jarak pun dinamakan musafir? Saya nak faham maksud musafir tu. Tak, dia musafir macam ni. Dia musafir dalam jarak yang dikirakan musafir lah. Ulama beza pendapat. Ada kata 2 marhalah. 2 marhalah ni lebih kurang 87 km lah. Ada mengatakan sampai 3 marhalah, 100 km lebih kan. Jadi kalau perjalanannya memang 2 marhalah, maka dia telah musafir. Walaupun belum sampai 87 km. Contohlah dia nak pergi ke Johor kan. Bila luar dia daripada, dia duduk Kuala Lumpur, dia nak pergi ke Johor. Dia dikira orang musafir. Bila tu? Bila dia keluar daripada Kuala Lumpur. Contoh kalau sampai ke di Bangi, dia mula dah boleh jamak dan qasar. Sebab apa? Sebab perjalanan dia memang cukup 2 marhalah. Walaupun ketika itu belum cukup 2 marhalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Wa anta fa jazakallah khair. Apa dia soalan? Isu Sultan bayangan Allah. Oh, Sultan bayangan Allah itu hadis dhaif, hadis dhaif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang doa yang Nabi ajar selepas tahiyat akhir sebelum beri salam tu, mohon perlindungan pada 4 perkara tu. Ya. Adakah
kita baca selepas tahiyat akhir untuk solat fardu je ke ataupun solat sunat pun kita boleh? Dia secara umum secara umum doa boleh baca bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Satu. Yang kedua, doa yang terbaik ialah dalam solat. Solat apa dia? Solat fardu ataupun solat sunat. Jadi kalau kita nak baca doa selepas tahiyat akhir dan sebelum salam yang minta berlindung daripada 4 perkara dalam solat sunat tak salah. Sebab doa boleh baca di mana-mana. Bahkan kalau dalam solat lagi afdal. Kalau solat sunat dalam solat sunat dengan solat fardu dalam solat fardu lagi afdal. Jadi boleh baca, wallahu alam. Wa anti fajazakillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sambung daripada yang puan tadi tanya pasal doa sebelum bagi salam tu. Ya. Okey, selain daripada doa yang 4 tu, kita boleh tak baca apa-apa doa daripada Quran banyak-banyak? Boleh. Sebelum saya boleh tak? Boleh. Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Ada limitation? Ada penghadang tak? Apa penghadang? Macam maksud saya kita baca doa tu panjang, banyak-banyak doa, tak apa ke? Apa hanya ada doa tu tertentu saja kita baca? Tak, dia ada satu hadis yang baik kita bacalah. Maksud dia, bacalah doa, apa-apa saja doa, iaitu selepas tahiyat akhir dan sebelum salam. Jadi limit dia ialah sampai kita penat. Ya. Boleh tak? Maknanya boleh? Boleh. Cuma kena pastikan doa tu Nabi kata fajtahidu fi doa. Bila berdoa kena sungguh-sungguh, kena ada penghayatan. Jangan semata-mata baca fikiran melayang. Baik tak payah baca panjang. Jadi kadang-kadang doa tu tak panjang tapi dia betul-betul menghayati, dia betul-betul menangis, itu yang lebih baiklah. Daripada dia baca doa tapi tak menghayati. Okey, terima kasih. Ya. Ni maksud doa panjang tu ketika solat seorang lah. Bila solat berjemaah dia tak boleh baca doa panjang, dia wajib ikut imam. Dia wajib ikut imam. Imam bagi salam, dia wajib bagi salam. Okey. Apa dia? Assalamualaikum. Ya. Sebelum ni Ustaz ada pernah bagi kuliah mengatakan kalau kita tertinggal dengan sengaja solat fardu masa muda-muda dulu. Ya. Katalah kita umur 60, masa muda dulu dalam umur 20 tu kita dah tinggal dalam 10 tahun. Lepas tu kita lara. Otak kita dulu tak payah kata kita kembali dengan bertaubat. Jadi minta penjelasan sekali lagi. Ustaz dah jelaskan, kenapa nak minta penjelasan lagi? Okey. Dia siapa yang tinggal solat dengan sengaja, jelas ada dua jenis tinggal. Satu tinggal kerana terlupa ataupun tertidur. Itu sepakat ulama kena ganti. Kena solat bila dia bangun daripada tidur ataupun dia ingat. Yang ni isu dia. Yang kedua ialah tinggal solat dengan sengaja. Saja-saja nak tinggal. Maka ada dua pendapat ulama. Satu ulama dia kata tak perlu qada. Sebab apa tak perlu qada? Sebab tak ada dalil. Tak ada dalil. Quran pun tak suruh qada, hadis pun tak ada. Dan perbuatan Nabi para sahabat pun tak ada. Habis kalau tak perlu qada, kena buat apa? Bertobat nasuha. Jangan tinggal lagi solat. Dan teruskan solat akan datang macam biasa dan baiki tambah dengan solat sunat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, kena qada. Kena qada sebanyak mana yang kita tinggal. Kalau 10 tahun, kira lah. Nak qada macam mana? Setakat kita mampulah. Kadang-kadang lepas subuh, satu solat subuh. Lepas zuhur, satu solat zuhur. Kalau boleh dua-dua, sekadar yang kita mampu. Jadi nak ikut pendapat mana, terserah. Wallahu alam. Tak boleh lah. Kalau tu buat dalam tu buat main sunat. Contohnya sebelum zuhur 4 kita Boleh. Dia bila sebut qada, dengar, bila sebut qada makna hukumnya wajib. Bila wajib dia boleh buat, bahkan kena buat bila-bila masa. Walaupun waktu yang dilarang. Sebab ini wajib. Kita nak bayar hutang, kena ada waktu ke? Hutang ni kena bayar bila-bila masa. Kalau pukul 10 kita ada duit,
Pukul 10 kita boleh pergi bayar, pukul 10 kita kena bayar. Sebab mati kita tak tahu bila. Wallahu alam. Okey? Wa anta jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masa sujud Ustaz, saya tak tahu whether Ustaz dah pernah buat explanation about yang berdoa masa waktu sujud. Sebab saya ada belajar dekat satu tempat ni, kita boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Kita boleh berdoa dalam bahasa kita lah bila kita nak berdoa, tapi tak boleh kuat, perlahan-lahan. Doa kita sendiri masa sujud. Ya, sebenar doa dalam bahasa Arab pun kena perlahan, tak boleh kuat. Okey, baik. Tapi okey, saya dah jawab soalan ni. Rasanya dah beberapa kali dah. Cuma saya jawab ringkas. Secara umumnya tak boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau orang tu baru masuk Islam ataupun tak reti bahasa Arab, tapi dia nak berdoa, dia nak kelebihan doa waktu sujud. Sebab Nabi kata itulah waktu paling dekat dengan Allah, waktu yang terbaik berdoa. Tapi dia tak tahu bahasa Arab, maka ada pendapat ulama kata dibolehkan dia berdoa dalam bahasa ibundanya, hanya khas ketika sujud dan kepada orang yang tak reti bahasa Arab. Adapun orang yang dah pandai, dia boleh bahasa Arab, dia tak boleh berdoa dalam bahasa ibundanya. Wallahu alam. Okey, cukup ah? Cukup. Kita cuti 2 hari, Sabtu dan Ahad, dan kita jumpa kembali pada hari Isnin malam insya-Allah. InsyaAllah ada kot. Siang hari kita ada buat sekali je. Pagi Isnin pukul 10.30 insyaAllah. Siang hari kita buat. Ya? Baru nak tanya Ustaz siang hari. Kita untuk hari Isnin ni kita buat siang hari insyaAllah. Hari lain untuk siang hari kita tengok keadaan kesihatan saya. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.